Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat berapa? Bidayatul Hidayah. Ya? 21. Eh? 31. Kat mana ya? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, soal jika ditanya orang kita mengeluarkan Allah daripada ilah yang dinafikan dengan la itu, adakah dikeluarkan zat daripada segala zat atau sifat daripada segala sifat? Jadi kita duk kata la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Hak kita nafi itu Tuhan hak mana? Zat ke, sifat ke? Jawab, kata jumhur ulama adab dan lainnya bahawa yang dikeluarkan itu zat. Jumhur ulama adab ni ulama lughah, ulama yang kaji bahasa, bahawa dikeluarkan itu zat daripada segala zat, maka atas kata inilah bahawa yang dinafikan dengan la ilaha itu tidak, iaitu tiap-tiap zat yang bersifat dengan segala sifat ketahanan, dan yang diisbatkan dengan illallah, iaitu zat yang satu lagi esa yang terhimpun atasnya zat tiada atas lainnya oleh segala sifat ketuhanan. Jadi jawapannya mudah. Yang kita kata la ilaha illallahu, tidak ada Tuhan selain hanya Allah. Yang kita nafi itu ialah segala zat yang mempunyai sifat-sifat ketuhanan, hak tu tak ada. Dan yang kita kata hanya ada hanya Allah tu juga zatlah yang maha sempurna yang mempunyai segala sifat-sifat ketuhanan. Dan kata setengah mereka bahawa yang dikeluarkan itu sifat dari segala sifat, maka atas kata ini bahawa yang dinafikan dengan la ilaha, iaitu tiap-tiap sifat ketuhanan yang berdiri pada zat yang lain daripada zat Allah Ta'ala. Dan yang diisbatkan dengan illallah itu iaitu sifat yang berdiri pada zat Allah Ta'ala dan tersimpan kepadanya Allah, tiada lain daripada Allah, dan iaitu kaul yang dhaif, tiada boleh dipegang. Jadi yang hasilnya kita nak tahu dan kita nak erti bahawa kita duk nafi dalam kita kata la ilaha illallah, sama ada lepas semayang, sebelum semayang, dalam majlis ratik ke apa ke, kita kata la ilaha illallah, kita nafikan zat Tuhan yang bersifat dengan segala sifat ketuhanan. Tak ada dah. Yang ada hanyalah satu zat, Allahu, ialah zat yang maha mulia, yang mempunyai sifat-sifat ketuhanan yang sempurna, yang kamalat, lagi pula qadim, yang tidak ada permulaan. Satu tujuan kita kata la ilaha illallah. Jadi rekah kata la ma'budah bihaqqin illallah, tiada yang patut disembah dengan sebenar melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila diketahui yang demikian itu, maka betapa mengkafirkan setengah akan setengahnya. Maka inilah alamat kebanyakan jahil di dalam negeri itu. Jadi kalau kita tak faham masalah ni, janganlah kita maknanya menjatuhkan hukuman dalam masalah masalah ketuhanan, masalah nak isbatkan sifat uluhiyah. Kita belajar dulu beri faham. Bila pandai baru cakap hukum. Kalau tak pandai cakap agama tak apa. Cakap agama ni disukai oleh ulama, tapi jangan waktu beri hukum. Kita tak pandai lagi. Kadang-kadang jadi dosa dengan sebab perkataan kita tu salah, dan kadang-kadang jadi syirik dengan sebab dia berasa betul. Faedah ini suatu faedah. Faedah ini bukan interest, mana benda yang berguna. Nampak faedah bank. Bermula masa ini adalah setengah negeri di bawah angin daripada kedatangan bala dan fitnah yang amat besar pada membangsakan agama Islam, setengahnya dengan keras, seperti Hollandah, dan yang menolong dia daripada muslimin yang burah, yakni orang-orang Belanda yang menakluk negeri Aceh, negeri Indonesia. Dan orang maknanya orang-orang muslimin yang tolong orang kafir ni. Macam sekarang lah, kalau mereka takluk, dia masuk dalam negeri Iraq,
Orang Iraq yang masuk menyebelahi tentera mereka ni, dia panggil buruh. Ni semua penderhaka belaka ni. Dan beberapa manusia yang sudah murtad masuk agama Nasara. Jadi banyak berlaku murtad di Indonesia. Dulu Indonesia tak ada agama Kristian. Yang mengkristiankan Indonesia Belanda lah. Orang Belanda lah. Yang mengkristiankan orang Melayu Indonesia Belanda tu lah. Holland tu, Ruk Guli. Yang mengkristiankan orang Melayu di Filipina Sepanyol. Ingat tu sejarah. Tak? Mula kita mana apa benda ni, ada kerajaan di Sepanyol. Lemahnya kita kejar ke dunia, bukan kata Sepanyol diambil balik, tetapi negeri orang Islam iaitu Filipina, Kepulauan Melayu tu, raja-raja Melayu telah dikristiankan oleh penjajah Sepanyol. Melainkan bahagian selatan sekarang, Mindanao, Pulau Palawan, waktu masih ramai orang Islam. Hak belah utara habis jadi Kristian. Itu sejarah kita. Hak tu kita nak belajar sejarah. Ni nak belajar Mahatma Gandhi, tarikh lahirnya, tarikh mapuhrah Mahatma Gandhi. Nampak benda? Kita tak tahu sejarah kita, jadi dah tak kasih kepada bangsa kita. Sekarang ni Amerika. Iaitu yang menjadi apa benda ni, orang suruhan ataupun tentera upahan bagi Yahudi menakluk banyak negeri Islam sekarang. Iraq, Afghanistan, ni nak serang Iran pula. Dan seperti setengahnya menjual sama Islam, itu pula yang membeli itu kafir. Dan setengahnya dengan lemah lembut, seperti kebanyakan orang jahil yang mendakwa dirinya alim, bersamaan antara orang yang dagang dan orang negeri pada membiasakan agama. Ditara lagi dia kata yang wak punah agama, iaitulah orang Islam yang jahil, yang duk berasa alim, dia tukar punah agama. Mana bersama-sama dengan bangsa asing merosakkan agama. Dia berasa dia hebat dah, pakar hadis ke, pakar tu, pakar ni, wak keluar fatwa semuanya melemahkan jemaah Islam. Wak keluar fatwa, wak keluar hadis, wak keluar artikel, semuanya dipersetujui oleh barat yang memang nak punahkan orang Islam. Tengok hak pakar-pakar dia ni, dia tak ada tu masalah haram, benda-benda hak haram terang-terangan dalam negeri. Waktu masalah hak tak ada kena-mengena, masalah baca kunung habis teh waktu kitab. Orang duk joget siang malam kau punah hak anak haram nampak beranak hak tak tu fatwa tu. Ni semua ni jagung-jagung Yahudi. Dia seolah-olah dia pakat dengan bangsa-bangsa asing merosakkan agama. Setengahnya menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Hak haram halal, hak halal haram. Dia balik habis dah. Nampak? Hak wajib haram, tazkirah. Nampak? Wajib beri tazkirah haram. Siamah haram, ngajar haram, tak benar. Haram tu tak benar. Qiyamul lail bahaya. Nampak? Qiyamul lail bahaya. Tak boleh benda. Boleh karaoke. Nampak? Nampak di IPT Qiyamul lail. Nampak? Kalau buat Qiyamul lail ambil nama dan sebagainya. Dah boleh buat joget. Joget boleh. Dalam TV, dalam media masa di seluruh dunia Islam, ulama dah dicakap. Michael Jackson boleh. Ni hak halal jadi haram, haram jadi halal. Tak lama lah, tunggu turun lah, maknanya api daripada langit. Sambung habis, mampu kerah habis. Dan mengharamkan yang halal. Pakai skirt boleh masuk sekolah, pakai serban get out. Nampak? Pakai serban hambak terus. Pakai skirt boleh. Pakai seluar cek standard saja boleh. Main sokang. Wakil ni, wakil Terengganu ni, seluar dalam saja puan berlari 100 meter. Pakai baju cek sebuah nombor, tajaan kasbuk. Seluar dalam saja, pakaian setan laknatullah. Pakaian orang yang sesat tak ada Nabi. Pakaian orang yang terhuk Quran dalam lokang tu pakaian dia. Tak apa, wajib pakai gini, tak apa. Ini peraturan hudud OIC, benda ni Olimpik.
Olimpik mewajibkan pakaian, kena ikut. Dan Quran kata kena pakai tudung, Quran tahu bila. Nah, orang Islam tu kan munah. Nah, hak tukar taja, joget apa semua pagi petang lah radio 3-4 ekor tu yang muka. Dia tukar taja. Penari-penari, joget-joget, hak pandai nyanyi. Daripada tak pandai, dia buat sekolah-sekolah nyanyi. Naik pada kolej nyanyi pula. Akademi nyanyi pula. Tak siapa boleh jadi kuat pelatih. Tak cukup dengan hak tua, hak kecek pula. Hak baru tubik dalam perut mak. Nampak? Juara bintang kecil pula waktu tubik. Siapa mak pun menangis menolong anak juara. Berkat doa datuk je sebelum membuskan nafas yang terakhir, boleh jadi penyanyi. Tak? Ni semua ni otak telah dijajah oleh barat. Ilmu Islam tak ada, bodol tu habis, rugi habis. Akidah melayang, halal haram tak tahu benda, Quran teruk dalam lokang, sunnah Nabi hangus letung habis dah. Tak, negara pun akan tergadai. Dan setengahnya mengkupurkan penghulu kita orang yang sufi dan ahli tariqah, dan mengharuskan ia istinja dengan kitab mereka itu. Ada yang maknanya terlapor ta'asub. Siapa kata orang-orang tasawuf ni orang sesat, padahal bukan tasawuf tu orang sesat. Yang sesat tu orang yang pura-pura tasawuf. Tasawuf yang tidak ada kena-mengena dengan Islam baru sesat. Tasawuf tak wajib semayang 5 waktu, waktu bukan tasawuf tu, tasawuf sesat lah tu. Nah, tasawuf hak tak tutup aurat. Bukan tasawuf semua tu sesat. Jadi nak mensesatkan orang-orang yang baik, maka dipukul locong gitu. Tarekat ni bid'ah dalalah, macam-macam dia kata. Padahal tarekat ni baik untuk membimbing orang-orang yang lala daripada zikir, mengingatkan zikir dengan jadual-jadual yang tertentu. Tak, tu salah. Dan setengahnya menegahkan orang menyebut nama Allah hingga tiada yang menyebut nama Allah lagi pada negeri yang sudah makmur dahulu. Marah, orang ratik marah. Dah ratik kan, ratik bid'ah dalalah. Bid'ah dalalah saja. Dia baca gunung bid'ah juga. Habis bid'ah. Sapu muka lepas mayang bid'ah juga. Baca Sayyidina dalam tayak bid'ah juga. Semua dalam neraka-belaka. Ada pertandingan tu cantik. Ada isteri-isteri para pemimpin tak tutup aurat. Kan Nabi kata bakal duduk dalam api neraka. Senyap. Lepas tu konsert-konsert dengan jemput segala penari-penari daripada luar, daripada dalam. Macam-macam negara atau penyanyi-penyanyi. Kita pula atau menyanyi di luar negara. Hukum ke mana ustaz? Sekejap. Dah kunuk bid'ah. Dia main gini, ni puak-puak dajjal. Kalau ustaz dajjal. Kalau doktor dajjal. Kalau tok guru dajjal. Faham? Kenapa? Mendiamkan perkara yang mungkar, alamat bagi dajjal. Dan setengah mengkufurkan orang yang menafikan ilah al-batil dengan la ilaha itu. Dan setengahnya mengkufurkan orang yang menafi dengan la ilaha itu sekalian alam dan lainnya daripada perkara yang mungkar. Dan inilah alamat kiamat, seperti sabda Nabi SAW tetkala ditanya oleh Jibril alaihi salam akan alamat kiamat, demikianlah bunyinya. Antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal urata al-alata ri'ata syati yataqawaluna fil binyan. Artinya alamat kiamat bahawa beranak hamba orang yang perempuan akan penghulunya. Dan bahawa engkau lihatkan orang yang tiada pada kakinya kaus, yakni kasut, lagi bertelanjang, lagi papa mengembala mereka itu akan kambing berpecah-pecah mereka itu di dalam negeri daripada mencari hajat mereka itu. Maksud hadis ini, dua perkara di antaranya alamat dekat dengan kiamat. Iaitulah seorang perempuan melahirkan akan apa benda penghulunya. Dia melahirkan penghulu dia sendiri. Maknanya dia melahirkan orang yang akan memperhambakan dia. Anak memperhambakan ibu bapa. Buat perhamba ke ibu bapa. Dalam mana ni? Anak dia perhamba ke ibu bapa dia. Alamat dekat dengan kiamat. Yang kedua, orang yang hina dina boleh meretah. Tak reti tafsir Quran, tak reti hadis Nabi, tak tahu hukum halal haram, boleh meretah. Bini pun tak tutup aurat.
Tak, boleh merintah, boleh berkuasa besar, boleh macam-macam pakat. Hak alim, hak apa, hak dekat dengan Tuhan jadi hina dina. Tu alamat dia tu. Tak, hak kaki Nabi buat isyarat dengan kaki ayam beli kambing. Nampak? Jenis kelas ulu tapi boleh jadi orang yang berkuasa di dalam negeri. Tengok bapa-bapa ulu saja. Tanya musyarat separuh muka orang ulu saja. Boleh mereka punah janang habis. Dia rambak masjid, rambak seorang. Tak. Buang untuk bila, buang untuk imam, pengurusi masjid kaki karaoke. Nampak tak tahu jadi boleh jadi untuk imam pun jadi pengurusi masjid. Tak reti nak tahlil pun pengurusi surau. Nampak muka sekali haram tak mari surau, nak pengurusi surau. Bang pun tak pandai penaung masjid. Ni dia nak jadi penaung, nak jadi pengurusi, biarlah menasabah. Kalau dak yang terbaik pun ada bahagian. Maknanya pengurusi Persatuan Burung Ketiti Kuala Terengganu, kalau dak banyak ada seekor rumah. Baru pengurusi. Tapi pengurusi maknanya burung ketiti Kuala Terengganu tak ada seekor burung, ada ikan sekila. Bengong orang latih dia. Tak menasabah langsung. Kalau pengurusi ikan sekila, ada seekor dua di rumah. Biar tak banyak pun, benda sabah jadi fungsi minat juga. Ni dah bandar jadi tu imam, pengurusi masjid. Kaki joget, macam-macam skandal. Jatah tina tu, tina ni. Pengurusi masjid. Duduk bawah-bawah dia, alih-alih dia tu imam tu bila. Dia atas kali kepala pengak, basuh berak tak cuci. Ni akhir zaman belaka. Mesti kita nak latih seseorang jadi pengurusi penaung. Dia orang yang terlibat dengan kerja-kerja tu, walaupun tidak yang terbaik. Nak latih pengurusi ataupun penaung kelab catur kapul ladang, mesti dia berahi juga main catur. Biar Allah semua pun nampak dia berahi main catur ni, tak main catur. Pengurusi kelab catur kapul ladang, orang selalu main ngai, tak ada kena-mena orang catur. Tak mana sabah langsung. Bermula ini kinayah sindiran daripada orang kecil jadi mereka itu raja, yakni orang hina jadi mulia. Seperti raja dan orang yang besar jadi kecil, lagi papa dan telanjang pecah-pecah dalam negeri mencari hajatnya. Orang yang sepatutnya duduk diberi kuasa memerintah atau ada kuasa, dilucutkan daripada kuasa. Hak bodoh-bodoh diberikan kuasa. Itu kata panggil dekat nak utuhlah langit ni. Seorang laki-laki dia tanya Nabi, bilakah berlakunya kiamat? Dia kata apabila seseorang itu diberi suatu jawatan yang dia tak erti nak pikul jawatan. Dia tak erti nak pikul jawatan. Tak. Dan lagi pula sabda Nabi, la taqumu sa'ah hatta yakuna as'adun nasi bid dunya Laka' ibnu Laka'. Artinya tiada berdiri kiamat hingga adalah orang yang baik dulu jadi sejahat-jahat daripada anak jahat-jahat manusia. Yang ni orang baik jadi jahat, orang jahat jadi orang baik. Jadi balik belah. Kata Syekh Ibn Hajar dalam syarah hadis Arba'in, adalah mereka itu yang orang yang mulanya baik kemudian jadi jahat, memerintahkan agama dengan sebab tiada mengamalkan akan dia. Istimewa pula menegur ia akan orang yang berbuat ibadat. Pasal apa jadi orang yang paling jahat? Nabi kata, padahal dia sepatutnya dia orang yang paling baik. Dia boleh menggunakan kuasanya untuk menjalankan keadilan. Tetapi bila Allah beri kepada dia kuasa memerintah, hak ni jadi DO, hak ni jadi pengarah, hak ni jadi wakil rakyat, hak ni jadi exco, ni jadi governor, ni jadi presiden, tiba-tiba digunakan kuasa itu untuk melakukan kezaliman dan memperbanyakkan harta benda dia sendiri. Kerana itulah jadi Nabi kata seperti Laka' ibnu Laka', orang jahat, anak cucu orang jahat-jahat pula. Jadi orang yang baik menjadi orang jahat dengan sebab menyalahgunakan kuasa. Istimewa pula melarang orang berbuat ibadat. Berlaku dah, larang orang buat ibadat. Orang nak menyampaikan agama tak boleh, nak menyanyi boleh, nak menyampaikan ceramah tak boleh, nak joget boleh, 3 jam pun tak apa. Nak menyampaikan tazkirah bahaya, nak buat lakonan drama boleh. Nampak? Nak mana nak buat qiyamul lail tak boleh. Nak buat panggung wayang boleh. Nak buat persatuan maknanya pencegah maksiat tiap-tiap kampung ada maknanya ada maknanya tiap-tiap kampung ada satu pasukan mencegah maksiat. Dak luluh. Dah luluh kasino luluh. Ini semua ni mencerminkan bahawa memang orang-orang yang seperti ini
telah pun ada sifat orang munafik. Iaitu kalau benda baik tak boleh, kalau benda jahat bukan saja boleh, bahkan disuruh-suruh diberi bantuan pula. Nak, kalau hak mengaji agama duduk amu dalam hutang, makan kaki telur masing. Nak, kalau hak kaki joget kaki apa, beri bantuan berjuta-juta setahun. Nah, ini sesak tu. Nah, tapi hak sesak di Mekah, Papnah apa terbang. Nak mau naik cuti kapal terbang sesak semua naik Mekah. Nah, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam min asyarati sa'ah, an tudha'al akhyar wa turfa'al asrar. Artinya tiada setengah daripada alamat kiamat bahawa dihinakan akan yang kebajikan dan dimuliakan yang asyrar macam tu, dan dia muliakan akan yang kejahatan. An tudha'al akhyar, maknanya orang yang terpilih, orang yang baik di sebuah agama ni orang hina. Nah, dan orang-orang yang asyrar ni orang jahat, syarrun, asyrarun, orang jahat. Dimuliakan, dia orang hormat. Nah, orang alim, boleh tafsir Quran, hadis dalam dada, tak ada orang nak pergi sambut. Kalau kaki joget dah sampai rumah pergi sambut guru muda 3 buah bah. Di Kuala Lumpur tu beri akundi, pakat tolong belakang habis anak cucu. Nah, kaki joget, kaki nyanyi. Seranu kita kan senyum sokmo, pakat sokong habis anak cucu. Mak pun sokong, anak pun sokong, toki pun sokong, habis cuti rumah. Nah, dengan rakyat pun habis jadi sesak barak habis. Nah, dan dari kerana inilah sesungguh-sungguh penghulu kita Nabi SAW pada mencela mereka itu dan menghina akan mereka itu dengan sabdanya innahum summum bukmun. Artinya bahawa mereka itu tuli lagi keluar, lagi kelu. Artinya tiada memakai mereka itu akan pendengaran dan perkataan pada ilmu. Nabi kata inilah orang yang tuli lagi pula tuli lagi pula bisu. Tuli ni tak dengar benda-benda yang baik, dengar benda baik tapi tak ikut. Nak benda hak molek tak apa, benda hak nafsu suka pak batu pergi. Benda hak molek hari yang al-salah, marilah ke surau ni. Hari yang al-falah, marilah ke masjid ni, ada orang ngajar ni. Tak gerak suti rumah. Nak, biar depan masjid tu duduk, biar belakang surau pun. Tak apa kalau hak nafsu, pergi. Nampak? Jangan ketinggalan. Nampak? Jualan pembukaan dan perasmian Giant. Datanglah beramai-ramai, habis. Tuk bola raga mutu. Toki bo celos poket. Dak muat ni nak pergi. Ponyang sumbaklah bonek. Ikat dia azah pok 2 pupu. Habis sutil lori lagi. Naik tiala, lori minyak, pala saja, stereo, kereta giling, sapa belaka. Nak, kalau ada kapal selang, dia dengan kapal selang. Orang ngajar biar rumah yang mari ya. Nak, siap dengan tepek posta semua, 6 orang yang mari. Nak, nung jatuh bitis, guni sehari. Maidin seguni sehari, Jaya pun seguni juga. Dah kait kat getah dah muat tang tali kopiah tu. Banyaknya boleh bitis. Nak. Surah tak kena bitis pun. Ada kuih, tak mau mari juga. Mana awak gua ni? Nak. Jadi baca gini kan, tak nak mati lagi, baca talqin depan Jaya. Tak. Banyak dia pasal apa? Pasal apa hari sini tak kaya Jaya kata. Pasal dia kat rumah surah, ada kat rumah orang ngajar tak pergi. Dia mari sini hak mau. Tak apa lah, baca talqin sini ya. Nampak? Hak depan parking tu buat kubur kan, bos itu. Nah, waman ikhwanuka, Mayak pun jawab, Giant ikhwani. Waman kiblatuka, Maidin kiblati. Yang jawab. Dah sebelah rumah surah, tak mau mari juga orang ngajar agama. Nampak? Mekah nak pergi sibuk, nak daftar sibuk. La ilaha illallah. Orang ngajar tak pergi, nak pergi Mekah. 3 suku ke apa? Sebelum mu nak pergi Mekah, mari kat orang ngajar dulu, nak betul akidah dulu, mari dengar dulu. Wajib ni dulu. Nak sibuk nak pergi ke Mekah.
Wama imamuka. Nampak? Siapa imam kamu? URTB imami. Nampak? Dan lain daripada pekerjaan agama. Pasal apa jadi gini ni? Telinga pekak, lidah pun bisu, mulut bisu, kerana mereka tak guna untuk buat dengar perkataan agama. Telinga ada tak dengar orang ngajar, telinga pekak. Kalau haji, haji pekak. Kalau hajah, hajah pekak. Pasal apa? Tak dengar benda baik. Tak dengar nyanyi apa? Pas drama. Nak. Lepas Jalaluddin, Rajoli. Tok main gitu, musim. Apa kena bengah kepala kawan tu. Pening kepala. Nak. Pas drama TV1, drama TV2 swasta. Lepas tu TV3 pula. Dah habis sambungan. Nak. Orang ngajar dah pergi. Lalu ke depan surat gitu lah. Lalu berhenti ingat, berhenti kecing surat. Papa Hatim pering air kecing dia surat. Mahal tak? Orang ngajar tak mari berhenti kecing. Berjuruh punya orang. Ada bagian lah. Nampak gua ni? Nak kata gua ni. Maka jadilah mereka itu meruntuhkan agama. Dia tak sedar agama dia runtuh dah. Agama dia duduk dalam maidin, dalam jaya. Lindung dia. Nak cari parking musim ni. 7 kali tawaf jaya. 7 kali tawaf. Last kali parking kat Hajah Aswad. Waktu bit luar Hajah Aswad depan tu lah. Planetarium. Bukan salah pergi, tapi orang ngajar dak pergi. Jaya maidin hak kafir laknatullah tu pergi sama. Situ salah. Ada piti sekupang dia awak pergi habis. Apabila engkau ketahui demikian itu, maka pelihara olehmu akan dirimu daripada sebesar-besar fitnah ini, iaitu masuk dalam golongan yang mata ada tapi buta, tak tengok orang duk pergi tempat-tempat kebajikan. Telinga ada tapi pekak, tak dengar orang ngajar. Mulut ada tapi bisu, tak berkata dengan Al-Quran. Adalah pada masa ini orang yang baru mengaji antara 2-3 tahun mengkufurkan mereka, mengengkarkan mereka itu beberapa daripada arifullah ta'ala kutubud dunia, kutubud dunia wad din, iaitu seperti Ahmad Al-Fashashi kutubul Madinah Al-Munawwarah. Yang ini dia kata ada juga setengah orang yang baru mengaji 2-3 tahun memperkecilkan ulama-ulama yang besar-besar, seperti ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama yang di zaman dahulu. Dia kata komen ni ada yang memperlekehkan Syekh Daud Fatani ni. Baru 4 tahun lalu belajar di UIA, Syekh Fatani dak rot cetong dia tu. Kawan tu telah diberi pangkat Al-Allamah Al-Arif Billah oleh kerajaan Islam Uthmaniyah. Nampak? Satu gelar yang sukar dicapai oleh ramai ulama. Tak ramai ulama boleh ada gelaran ni. Al-Arif Billah Ar-Rabbaniyah. Nampak? Kerajaan Islam Turki beri ke dia pada tahun abad ke-19 Hijrah Masihi. Baru balik mengaji 4 tahun universiti. Dia memperkecilkan kitab-kitab lama. Ada seorang sekor lagi mufti baru, dia kata kitab-kitab pondok ni patut bakar je. Patut bakar. Tok guru pondok ni tak pandai mana, sebab dia berkasang daripada murid hak jahat di sekolah, mak pun atau pondok. Tubik jadi tok guru tak pandai mana. Pasal bekas ada banyak kes dah sekolah. Ni mufti ni yang tak patut lagi kita nak mulia kepada dia, kerana menghina guru-guru ulama-ulama yang banyak berbakti kepada masyarakat tanah Melayu ni dengan tulus ikhlas. Tok guru pondok ni ratus tahun dah. Bukan kata ada gaji, habis bitih pula, beli tanah, beli apa, wakaf begitu gini, nak ajar anak-anak tempatan biar jadi cerdik. Tubik mufti yang sekor ni, dia kata tok guru pondok ni tak berapa jahat. Pasal apa? Asalnya daripada sekolah biasa, tapi dah jahat, curi sagam pun semua, mak pun atau pondok. Jadi tok guru tak cerdik mana dia kata. Keluar daripada pondok. Dia cerdik daripada pakar jubah, ni pakar tak tekok. Nampak? Sama kemas dengan tali lembu. Daripada pakar terbang, ni bahan sokok tinggi pula. Tinggi sikit pada tukang masuk Pak Roya. Itu nak buat gagasan sunnah pula.
Tak ada gagasan sunnah, gagal yang punah. Dan setengah daripada mereka itu seperti wali Allah dengan tiada diperintahkan, iaitu misalnya Ibrahim daripada orang Kurdi. Ibrahim Al-Kurdi, seorang ulama besar, seorang daripada wali Allah. Hak golongan muda ni pula dia kata tak ada wali. Yang sebenarnya kita ni duduk pada jalan pertengahan. Kita mesti yakin ada para wali Allah. Cuma kita jangan naik kepada ta'assub kepada wali sehingga ni wali sampai martabat Nabi. Itu salah. Dan jangan turun sampai martabat mencela para wali pula. Tak boleh pula. Dia kita kena ikut yang pertengahan. Khairul umuri awsatuha, Nabi kata. Sebaik-baik pekerjaan yang pertengahan, sederhana. Kita yakin ada wali-wali Allah. Yang Allah Ta'ala kasih sangat kepada dia dan dia hampir kepada Allah. Dan kita juga tidaklah sampai naikkan martabat wali sebagaimana Nabi, iaitu maksum, gugur beberapa perkara syariat dan seumpamanya. Kita kena bijak dalam masalah ni. Dan Syekh Abdul Rauf Al-Mansuri daripada orang Jawi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Soalan, kita ada soalan sikit tak apa, sihat. Soalan yang pertama, apa hukumnya kalau kita cerita keburukan ibu kepada saudara kita, tetapi tujuannya adalah untuk saudara kita memberi nasihat kepada ibu tanpa melibatkan nama kita? Mak dia ada buat benda yang tak molek, tak? Jadi dia nasihat, tak mau dengar. Anak nasihat mak dia nak pakai, tak? Dia orang tua dia kira. Bila budak-budak nasihat tak mau pakai lalu. Jadi anak dia pun ceritalah keburukan mak dia ni kepada anak beranak dia hak lain lah, kau pandai lah. Mak sepupu dia ke, mak saudara dia ke, supaya mak saudara dia ni pergi nasihat mak dia tu. Jadi nak suruh nasihat, kena cerita dulu benda salah ni, benda tak molek ni. Dan apa hukumnya? Hukumnya haruslah kerana tujuannya baik. Walaupun dipanggil mengupak pada lurah, tetapi tidak mengupak pada syariat. Kerana tujuannya baik. Dan bukan saja mak kita, orang lain pun boleh jugalah. Kita nak cerita, nak suruh orang lain nasihat, kita khabar keburukan dia. Sebab itulah katanya, dia antaranya yang dia haruskan menceritakan keburukan orang. Ulama buat contoh, seorang isteri, dia haruskan menceritakan keburukan suaminya sendiri kepada qadi, supaya qadi beri nasihat, kaunseling. Nampak? Boleh. Padahal haramlah seorang isteri cerita keburukan suami pada orang lain. Tapi tujuan supaya qadi nasihat. Umpamanya suami dia ni tak semayang, tak? Ataupun maknanya tak beri nafkah, benda-benda yang maksiat belaka tu. Ataupun suka buat perkara mungkar, berahib judi, minum arak, isyak dadah, dan sebagainya. Dia pun cerita benda tu. Kalau suami dia dengar, memang marah. Dia pun cerita ke qadi, tujuan supaya qadi senang nak nasihat. Hukumnya harus. Begitu juga dengan ibu bapa kita sendiri boleh juga. Tak ada masalah. Dah memang baiklah. Soalan seterusnya, betulkah 4 orang Nabi masih hidup di dunia ini? Nabi Isa dan Nabi Idris berada di atas langit, dan Nabi Khidir dan Nabi Ilyas berada di bumi. Setahu saya Nabi Isa yang masih hidup. Tolong jelaskan. Daripada JKK Bukit Tunggal. Dia gedok ni. Baik, ditanya masalah Nabi yang masih hidup. Nabi yang masih hidup ni berlaku khilaf di kalangan ulama. Tidaklah ijma', melainkan Nabi Isa alaihi salam. Sepakat ulama masih hidup kerana dengan dalil hadis yang sahih. Nampak? Nabi menyebut pada cerita hadis-hadis tentang asyratis sa'ah, tanda dekat kiamat, turunnya
Isa anak Maryam pada akhir zaman mematahkan salib dan membunuh babi dan membunuh Dajjal. Iaitu 3 di antaranya dalam hadis disebut. Yang pertama, bunuh Dajjal. Dajjal ni bangkit pada zaman Imam Mahdi. Imam Mahdi bukan tanding dia. Allah telah menetapkan Nabi Isa yang bunuh Dajjal. Dan membunuh babi maksudnya menyatakan haramnya babi. Yang ketiga, yang apa ni, kerana orang Kristian dia anggap babi ni boleh makan. Nabi Isa mengharuskan babi. Bukan Nabi Isa bunuh babi gitu. Kata setengah ulama. Dan yang pertama tadi Nabi sebut mematahkan salib, iaitu membatalkan agama Kristian, bukan agama Nabi Isa. Dia kata mari khabar segala agama Kristian ni salah belaka, bukan agama dia. Dia beragama Islam. Itu maksud mematahkan salib. Baik. Jadi ini hadis-hadis yang sahih daripada hadis ahad, yang ramai ulama-ulama meriwayatkan dia. Adapun lain daripada ini, tidak ada hadis yang sahih yang mengatakan Nabi Ilyas, Nabi Idris dan Nabi Khidir masih hidup. Cuma tidak ada dalam hadis menyebutkan matinya ketiga orang Nabi tersebut. Jadi bagi kita tak ada masalah. Kita nak pegang 4 orang Nabi ni masih hidup pun tak apa. Kita nak pegang seorang saja Nabi Isa yang masih hidup, yang lain telah wafat pun tidak menjadi kesalahan. Tidak rosak akidah kita. Itu yang telah dijelaskan oleh ulama-ulama mutaakhirin. Kerana masalah ini telah pun diselesaikan pada tahun, kalau tak silap, pada satu pertemuan ulama-ulama tahun 80-an di sebelah negara Teluk. Dahulu kita lupa nama negeri dia. Membincangkan masalah ini, beberapa orang ulama mufti dan telah memberikan fatwa ialah wajib kita beriktikad iaitu Nabi Isa alaihi salam saja yang masih hidup, yang akan turun ke bumi dekat dengan berlakunya kiamat. Adapun 3 orang Nabi Khidir, Nabi Ilyas dan Nabi Idris, menurut pendapat yang rajihnya mereka telah wafat. Kerana nak kata mereka ini bertahan lama, mesti ada nas sekurang-kurangnya hadis yang sahih. Nampak? Adapun Nabi Isa, hadis yang sahih. Jadi kita nak pegang 4 orang ni hidup lagi pun tak apa, ataupun kita nak pegang seorang saja, Nabi Isa saja yang belum wafat, boleh. Tak ada masalah, tak usah balah lah. Tapi pendapat yang paling kuat, Nabi Isa seorang saja yang masih hidup. Walaupun tidak ada hadis yang mengatakan Nabi Khidir telah mati, tapi adat-adat orang mereka ini kalau nak kira dengan zamannya memang telah pun wafat. Cuma kita tak kata Nabi Isa ni telah wafat, kerana datang nas yang sahih, beberapa hadis daripada riwayat yang sahih mengatakan belum lagi wafat dan akan turun ke dunia. Jadi kita katalah ni benda tawakuf dengan nas. Ulama dari ijtihad, datang nas baru kita kata. Jadi nas ada sebut Nabi Isa saja yang belum wafat. Ni banyak soalan. Yang pertama, boleh tak imam solat jenazah ketika takbir ketiga dan keempat imam berdoa dalam bahasa Melayu dalam hati? Yang kedua, apa hukum pakai cincin permata kayu poka, iktikad dalam hati sebagai ikhtiar untuk sebagai pelindung diri, disukai orang ramai, tak kena patuk ular dan lain-lain. Yang ketiga, boleh tak ambil wuduk dalam keadaan telanjang? Sah tak kalau buat solat, baca Quran dan lain-lain. Yang keempat, bertunang adakah daripada sunnah Nabi? Yang kelima, layak tak seorang yang cetek ilmu agamanya memberi tazkirah kuliah kepada orang ramai? Apa hukumnya? Yang keenam, apa rahsia? Yang keenam, apa rahsia ustaz dapat memberi kuliah sehingga dapat menarik ramai orang? Adakah mana-mana petua dan amalan tertentu? Yang ketujuh, ada sebuah keluarga mempunyai anak yang ramai. Suami dipecat dari kerja, adakah layak menerima zakat? Yang ke-8, apa hukum masuk takaful ikhlas? Yang ke-9, boleh tak nak korban kuda? Kalau boleh, berapa bahagian? Sekiranya lembu yang kacuk dengan anjing, boleh tak buat korban? Macam-macam ni. Soalan tambahan, apakah hukum mandi tanpa memakai kain basahan? Baik. Soalan pertama, boleh tak imam solat jenazah ketika takbir ke-3 dan ke-4 imam berdoa dalam bahasa Melayu, iaitu dalam hati? Boleh tak ada salah. Dia ada 4
takbir dalam solat jenazah. Takbir yang pertama iaitu takbiratul ihram. Nah, niat, kemudian baca Fatihah. Takbir yang kedua selawat ke atas Nabi. Takbir yang ketiga doa ke atas mayat. Takbir yang keempat tidak ada sebarang apa-apa, melainkan setengah ulama kata harus kita berdoa untuk sekalian orang Islam. Nah, lepas tu salam. Baik, tempat doanya iaitulah pada takbir yang ketiga saja. Yang keempat tu bukan sunnah tapi harus. Yang sunnahnya Nabi berdoa takbir yang ketiga. Nah, iaitulah Allah maghfir lahu warhamhu sampai habis. Nah, jadi dia tanya masalah baca doa dalam hati. Baca doa dalam hati ni daripada takbir pertama pun boleh. Tak ada masalah. Takbir pertama doa, takbir kedua doa, sampai ke habis dia berdoa dalam hati boleh. Cuma masalahnya kalau dia kata dia berdoa dalam takbir yang tiga, tapi dia tak baca pun doa kepada mayat, tak sah sembahyang. Kerana baca doa kepada mayat berlapah di mulut ni adalah rukun solat jenazah. Dia rukun, kena baca kepada mayat. Malaikat baru masuk Islam, tak reti nak baca apa lagi, diam sahaja. Nah, adapun kalau kita biasa ni mesti baca doa kepada mayat. Sekurang-kurang Allah maghfir lahu. Kalau tak kata Allah maghfir lahu, tak sah sembahyang mayat. Kerana doa kepada mayat rukun solat jenazah. Adapun dalam hati tak ada masalah lah tu. Nah, jadi kalau dalam hati saja, di mulut tak kata, tak sah. Kerana rukun ini rukun kauli. Rukun kauli dia kena mesti berlapah. Lapah maksudnya suara yang dilontarkan dari mulut sehingga didengar sekurang-kurangnya di telinga kita sendiri. Tu dia katakan rukun. Dah. Yang kedua, apa hukum pakai cincin permata kayu pokar? Iktikad dalam hati sebagai ikhtiar untuk sebagai pelindung diri, disukai orang ramai, tak kena patuk ular dan lain-lain. Hukumnya salah iktikad lagu tu. Tak, kayu pokar ni bukanlah maknanya dia punya siapa begitu semua kuasa dia dapat jadi pelindung diri dan sebagainya. Pelindung diri kita ni ialah apa yang diajar kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Keluar daripada rumah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, dengan nama Allah aku bergantung hati hanya kepadamu. Tak, kita naik kenderaan baca doa naik kenderaan. Tak, kita masuk dalam nak tidur kita baca surah apa benda ni, baca ayat kursi. Dan Nabi kata sebagai tambahan lagi kita baca 3 kul untuk pelindung diri. Baca kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, dan tiup pada tangan, sapu pada sekalian tubuh. Tidurlah, maka jadi terlindung daripada sihir insya-Allah. Hak ni hak Nabi ajar. Nabi tak kata ndaklah pakai mata ni kayu ni jadi pelindung diri. Ini semua syirik belaka. Pakai hanya atas dasar kecantikan dan ambil tafaul saja, ambil sempena. Katanya setengah daripada orang-orang yang pakar sejarah, kayu inilah yang menjadi tempat buat bahtera Nabi Nuh itu. Jadi orang panggil ambil tafaul saja, ambil sempena saja, ambil sempena comel. Hak tu boleh. Jangan iktikad, tak kena patuk dulu dan sebagainya. Ini semua ni syirik belaka. Syirik yang bahaya, yang boleh membatalkan 2 kalimah syahadah. Jangan bang. Ini kita belajar malam ni kitab Bidayatul Hidayah. Tujuan nak tolak benda lagu ni, nak jadi bersih. Kalau boleh, kalau pelajar dia pelindung diri, tak payah Nabi kabar lah. Padahal kayu kokal tak nak harap dah. Tak payahlah pesang dengan baca doa tu, doa ni, doa tu. Ini jadi pesen orang baru. Dulu duk main tahib si, pelindung diri, atu takut. Atu mana takut tahib si? Tak. Waktu main kuda laut, mampu dah gantung depan pintu. Tolong dah masuk dalam rumah. Menggantung kuda laut, kuda kaipang pun apa berjala dia masuk juga. Tak ada masalah sikit bagi tolong persik. Yang dia takut bacaan-bacaan, wirid-wirid yang ada datang daripada Rasulullah dan para sahabat. Baik. Betul semulalah. Jangan buang mata cicing, buang iktikad yang salah tu. Mata cicing kalau tak suruh buang, pakai dah, tak ada masalah. Ambil tafa'ul dulu panggil. Ulama kata tafa'ul ni ambil sempena dengan sejarah dia. Molek. Macam orang ambil gunting kelambu Kaabah tu. Ada kala jadi syirik, ada kala jadi ambil keberkatan, tak apa. Jadi syirik, tu tak masuk. Apa kelambu Kaabah ada dalam rumah dia. Tak kena tahan di JPJ. Pasal apa kelambu Kaabah pun dalam keadaan sebab kereta. Tu semua karut belaka. Ambil tafa'ul, ambil sempena, ambil berkat sahaja. Barang-barang baik seperti itu. Mata pakai cicing punya pasal boleh jadi kafir.
Yang ketiga, boleh tak ambil wuduk dalam keadaan telanjang? Sah tak kalau buat solat dan baca Quran? Menurut sebahagian daripada ulama, boleh haram ambil wuduk dalam keadaan telanjang, melainkan tak ada kain saham. Tak, kerana wuduk ini tak berhajatkan kepada telanjang. Dah. Kemudian kalau dia ambilkan juga, menurut pendapat yang mengatakan haram ini, wuduk adalah sah. Kerana tidak ada pun yang menafikan syarat sah wuduk. Nah, yang menafikan syarat sah wuduk, air itu tidak mutlak. Ada apa benda ni mani' ataupun penghalang daripada sampainya air kepada anggota wuduk. Tak ada benda lagu tu. Nah, jadi tidak kait dengan sah. Masalah tak boleh saja. Perbuatan ni tak molek, tetapi tetap sah kalau kita ambil wuduk, boleh semayang dan boleh baca Quran. Yang keempat, bertunang adakah daripada sunnah Nabi SAW? Ya, memang sunnah Nabi dan perintah Nabi. Sunnah Nabi dan perintah Nabi. Sebab itulah kita dengar dalam kitab-kitab sirah berlakunya peminangan daripada pihak Nabi. Umpamanya apa benda ni, Khadijah, Siti Khadijah, isteri Nabi yang pertama. Memanglah pada asalnya Siti Khadijah yang mahukan supaya Nabi itu mengambil dia sebagai isteri. Bila Rasulullah telah mengetahui bahawa Siti Khadijah ingin supaya Rasulullah ni menjadi suami dia, maka dia aturkanlah peminangan daripada pihak Rasulullah itu sendiri. Cuma pada asalnya hajat daripada Siti Khadijah. Begitu juga jadi Ja'far radhiyallahu anhu, dialah yang melamar bagi pihak Siti Khadijah, bagi pihak Nabi akan apa benda ni, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Jadi dengan pinangan, dengan tunang dulu. Pinang ni bukan maksud macam kita faham ni. Pinang ni maksudnya kita beritahu kepada perempuan atau wali dia bahawa kita ini akan nak menjadikan dia itu sebagai isteri. Itu orang panggil pinang. Kalau kita dah dapat minang zaman ni 3 bekas, 8 bekas, 7 bekas, tak mari dengan kereta 3-4 buah sewa belaka. Tu bukan tu adat Melayu. Pinang dalam Islam maknanya pihak lelaki memberitahu kepada pihak perempuan bahawa dia ni nak mengambil perempuan ini sebagai isteri, sama ada hari ini ataupun esok lusa di masa akan datang. Beritahu lagu tu orang panggil pinang. Maka pihak perempuan pun setuju. Tak, dia panggil jadi tunang orang tu. Tak, jadi tunang. Cicing masalah mas kahwin bila nikah tu. Faham baik. Jadi memang sunnah Nabi. Dan Nabi pun pesan, barang siapa yang mahu meminang seorang perempuan, hendaklah dilihatkan perempuan itu dulu. Jangan pakai pinang bodoh, pakai nikah selalu. Mesti tengok dulu. Pinang dia dan tengok dulu. Nampak? Man arada an yaktubal mar'ah, barang siapa yang berkendaki bahawa dia nak meminang seorang perempuan, falyanzur ilaiha, dia tengok dulu. Jangan nikah lalu dak tunang. Pakai nikah lalulah, pakai waktu bik lalu akad nikah. Tak boleh. Nampak? Nabi kata falyanzur ilaiha. Tengok dulu. Bila tengok berasa sesuai dengan kita, beritahu kita nak buat dia jadi isteri. Beritahu tu orang panggil minang. Orang Melayu tak, kami ni datang masuk meminang. Bukan minang lagu tu. Tak, maksudnya kita beritahu saja walaupun dalam telefon. Kita khabar pada pihak perempuan nak ambil dia sebagai isteri, dia panggil meminang lah tu. Dan jadi tunang, tak lagi kena jawapan daripada pihak perempuan. Pihak perempuan kata setuju, dia jadi tunang orang. Orang lain masuk pula haram. Tak. Itu memang sunnah. Maknanya memberitahu seseorang dahulu sebelum terus akad nikah. Maknanya beritahu dulu nak jadi isteri kita, itu panggil minang. Kita ni jadi panjang cerita dah. Dengan patung apa semua. Siap dengan apa, dengan bekas pula, dengan bunga, dengan tu macam-macam kasih yang wah petik cocok dengan lidi. Nampak pacul buah bihu petik. Yang kelima, layak tak seorang yang cetek ilmu agamanya memberi tazkirah kepada orang ramai apa hukumnya? Kita nak beri tazkirah kepada orang ramai, tak syarat kita kena dalam ilmu agama. Tengok atas benda apa yang kita nak beri kepada orang. Kalau kita tahu benda tu sahaja, kita nak beritahu benda yang kita tahu saja, tak apa, tak ada masalah. Walau kita tak alim sekalipun, kita hanya pandai baca Fatihah saja. Bismillah sampai Fatihah, memang pandai sungguh lah. Boleh mengajar orang baca Quran. Tapi syarat kita ajar orang tu baca Bismillah dengan Fatihah saja. Itu contoh lah. Dia hanya pandai maknanya baca Yasin saja. Maka dia boleh ajar orang mengaji cara baca surah Yasin. Boleh. Lepas tu dia nak ajar orang cara baca surah Al-Kahfi, tak boleh.
Pasal dia tak ada ilmu tentang baca surah Al-Kahfi. Begitu juga kalau kita setakat pandai fardu ain saja, kita cerita ke orang fardu ain saja, walaupun kita bukan ulama. Ulama ni boleh cerita sampai fardu kifayah. Faham tak? Kita tahu benda ni haram, setakat tu saja, dan kita ingat satu sepotong hadis mengatakan benda ini haram. Dah, umpamanya, maka setakat tu kita boleh tazkirah orang. Beritahu kepada orang. Nah, dan ada kalanya benda itu yang diketahui dengan jalan mudah. Seperti tak perlu kita nak jadi alim. Umpamanya haram berjudi, haram berzina. Hal tu tak syarat kita kena pandai baru kita boleh kata haram. Kerana kita beritahu kepada orang yang melakukan benda ni adalah haram, tu tazkirah dah. Wazakir, beri peringatan, beri ingat. Jangan buat ni haram. Nah, orang pun tanya, haram ayat mana? Surah mana? Berapa? Ayat ke berapa? Surah mana? Aku dah erti surah mana-mana. Tapi haram. Tak apa dah kasih lagu tu. Tazkirah juga. Tapi nak menyampaikan hukum dengan lebih lanjut, sebaik-baiknya naklah jangan kita buat kalau kita tidak tahu dalam masalah tersebut. Apakah rahsia dapat memberi kuliah sehingga dengan menarik ramai jemaah? Adakah amalan dan petua-petua yang tertentu? Tak ada amalan. Lebih banyak kalau nak sebut. Tapi malam ni nak sebut itu selalu mengadakan makan. Orang pun datang amal. Bang, gitulah. Ada lagi tapi nak sebut dulu. Buat makan, buat kuih-kuih amal lah. Gitu je. Nak agak kita pandai memang tak hari orang. Buat kuih mau. Kira guna cikgu. Bawa kuih tau. Ada tak apa lah. Bawa ulu masuk angin jaga mu. Yang ketujuh, ada sebuah keluarga punya anak yang ramai suami dipecat dari kerja adakah layak untuk menerima zakat? Dia kalau semata-mata pecat daripada kerja tak layak terima zakat. Dia kena masuk dalam 8 asnaf. 8 asnaf yang biasanya kalau dalam masalah ini miskin dah. Kita nak pergi ke masalah miskin, asnaf miskin. Jadi kalau dia kena pecat, tadi dalam bank ada 1.3 juta, tu tak dapat zakat. Dia kena pecat dan tidak ada wang untuk sekadar masa yang terdekat ini untuk memberi nafkah kepada anak isteri, maka dia lah layak terima zakat. Dia gitu. Tengok, bukan semata-mata kena pecat. Ada banyak lah ni kena pecat. Tapi banyak biti dia kena pecat, biti 100,000 dalam bank. Jadi tak ada duit dalam masa yang terdekat ini, belum dapat kerja untuk menampung nafkah anak isteri, layak terima zakat. Boleh terima zakat. Miskin ni maknanya dia tak dapat keperluan yang cukup untuk sekurang-kurang hajat. Umpamanya sekurang-kurang hajatnya dia nak 1,000 sebulan. 6 orang anak, seorang isteri, dan rumah sewa. Rumah sewa 300. Makan minum anak isterinya habis dalam 500. Dah 800 dah. Belanja duit dia, motosikal apa semua, rotek, api air, 1,000 dah. Dia hanya mampu dapat 900. Miskin kan ni. Tapi sekurang-kurang hajat, bukan untuk lebih pada hajat nak joldi. Sekurang-kurang hajat, makan anak isteri, api air, tambang sekolah, untuk kesihatan, bayar sewa rumah, minyak kenderaan. Kalau lebih dia tak panggil hajat. Nak lebih pada tu tak boleh. Pasal apa mu nak 1,500? 1,000 cukup dah, tahu dah. Tapi dah kita nak beli home theater apa semua, tu lebih pada hajat. Benda hajat ni maknanya nak beli puyuk, nak tukar papan latar, benda yang penting dalam kehidupan. Benda tu dia tak boleh nak sedia. Terima zakat. Apa hukum masuk takaful ikhlas? Takaful ikhlas ni hak Islam lah, tak baru ni. Maknanya tak sekiralah nama apa pun, asalkan dalam sistem takaful itu menggunakan sistem Islam, maka halal lah. Di antara sistem yang paling penting dalam takaful ini ialah kita menggunakan akad apa? Allahu Rabbi, lupa. Khairat. Akad khairat, iaitu kita menabung dan kita halalkan pada pihak yang memerlukan menggunakan tabungan kita. Macam orang buat khairat kematian, dia masuk RM20 sebulan, walaupun mak ayah dia tak mati, orang lain mati, boleh guna duit dia. Kena akad tu, akad khairat. Baru jadi halal lagu tu. Pakai masuk. Kita baru masuk 600, dah boleh 200,000. Kalau tak ada khairat, tak boleh menggunakan harta orang secara batil lagu tu. Yang ke-9, boleh tak korban kuda? Tak boleh. Kerana dia nak korbani binatang an'am, lembu, kambing, kerbau, apa benda ni, unta. Unta cikgu kata, biri-biri, lembu, kambing, biri-biri, kerbau, unta. Nampak? Ataupun dia kahwin. Dia kahwin tak apa,
Lembu kahwin dengan kambing tak apa. Sekiranya lembu yang kacuk dengan anjing boleh tak buat korban? Ni pelik. Dia tak boleh lah. Dia yang boleh binatang korban, dia kacuk dengan binatang korban. Nampak? Macam kerbau dengan unta, dikacuk jadi kereta. Tu boleh lah tu. Mak unta, ayah kerbau. Tu boleh lah. Apakah hukum mandi tanpa memakai kain basahan? Hukumnya kadang-kadang harus, kadang-kadang haram. Tak, harus ni dalam tempat yang tertutup. Dan tidak ada orang yang haram melihatnya, melainkan ada orang yang halal melihatnya. Ataupun ada orang tapi yang tak pandai lihat, barulah halal. Tiga tempat. Pertama, tempat yang tertutup, tak ada orang seorang. Mandi tak ada pakai kain basahan lah, maknanya mandi telanjang lah. Biasa orang kurang ni, orang lelaki biasa pakai kain sarang. Jadi tak ada orang seorang, harus. Satu kaum mengatakan makruh, haram tak ada lah. Tak ada orang dalam bilik air lah. Yang kedua, ada orang tapi orang yang tak pandai melihat, seperti budak-budak kecil. Anak dia mandi dengan anak dia bola beseng anak dia. Mak lah ni. Anak dia kek dia umur dalam setahun, 8 bulan, setahun setengah, mana reti tengok mak telanjang. Tak ada apa-apa. Pasal tu yang Tuhan kata lam yazharu ala auratin nisa. Budak-budak yang tak reti lagi tengok aurat orang. Boleh tak tu? Yang ketiga, orang yang dewasa dah tapi halal tengok. Tak? Halal tengok. Umpamanya dia mandi telanjang depan suami dia saja dalam bilik air. Suami dia asal parang. Tak, umpamanya dalam bilik air, bini mandi telanjang, tak apa dah tu. Pasal laki tengok. Tak? Luar daripada itu, hukumnya haram lah. Sehingga tapal orang boleh kelih mandi luar. Tak? Walaupun pakai tutup sedikit pun, macam mandi kolam umum ni. Di Kuala Lumpur tak? Mandi kolam. Oh hebatlah, mandi patah ni. Tak? Patah Mori, patah Lidu, patah Desaru. Tak? Patah Batu Buruk. Tak? Orang puang pakai baju kecil, keluar kecil. Hebatlah kau mana? Macam benda ni. Macam orang putih lah. Tak? Macam orang putih. Kasar ikutlah benda yang haram. Boleh mandi patah orang puang, tapi pakai tutup aurat. Tak, pakai tudung, pakai jibak, pakai jubah, pakai sarung tangan, terjun dalam air. Tak ada masalah. Tak, bila orang tengok bergelebih sekali, tak ada apa. Tak, jangan buat lagu tu. Kalau pakai luar pendek ni ada. Kalau dia nak pakai bikini, malu sangat. Bopok Melayu ni pakai luar pendek. Luar pendek tak. Kalau ada mandi patah, duduk puang. Tak. Ayah 2 kali pergi ke Mekah. Duk tunggu biar patah, makan sandwich ngetuk. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.